الحمد لله القائل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan juga para hadirin sekalian agar sama-samalah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala tegah larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan juga di akhirat kelak. Pada hari ini yang penuh keberkatan, mimbar Jumaat akan membicarakan khutbah memahami makna peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah suatu perjalanan kemenangan Islam. Perjalanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tentu bukan sebuah perjalanan pelarian seperti yang difahami oleh setengah pihak. Jika pun ada konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bukanlah faktor utama kerana ia adalah perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh berliku ialah episod pengorbanan dan kejayaan seorang Rasul, pembawa obor keimanan. Kesusahan dan kepayahan yang dilalui baginda merupakan cabaran yang mesti dilalui demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun terpaksa meninggalkan sanak saudara dan juga harta benda. Namun rahmat Allah dan keampunannya bakal menanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 218 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa hijrah Rasul yang menjadi inspirasi kepada ummah mempunyai pelbagai hikmah dan pengajaran. Ia merakamkan betapa besar maknanya perintah hijrah ini dalam kelangsungan membawa syiar Islam sebagai agama tauhid. Malah kejayaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga amat terkait rapat dengan strategi, khususnya dalam menjawab tohmahan musuh-musuh Islam terhadap usaha dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah mencerna minda kita semua bahawa betapa perancangan yang teratur dan strategik menjadikan hijrah itu berjalan begitu sempurna di sebalik dugaan-dugaan yang mendatang. Lihat sahaja bagaimana tokoh-tokoh penting dalam hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu-pembantu Nabi yang pintar dalam menyusun strategi risikan dan perang saraf, bantuan makanan
dan lain-lain lagi yang mesti kita singkap peranannya dan mengkajinya. Tokoh-tokoh seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan ramai lagi sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin yang dirahmati Allah, selain itu, perkara yang mesti kita perhati dan praktikan ialah penggunaan takwim hijrah dalam kehidupan seharian kita. Masih ramai lagi yang tidak fasih dan tidak tahu tentang nama-nama bulan dalam kalender hijrah. Bermula dengan bulan Muharram, dituruti dengan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Memang tidak salah pun untuk menggunakan kalender Masihi ataupun Miladi, tetapi kalender hijrah itulah sebenarnya identiti kita sebagai umat Islam. Melihat betapa penting kepada kepentingan kalender hijrah kepada umat Islam, sepatutnya umat Islam mengambil roh hijrah dalam kehidupan seharian kita. Ini kerana berhijrah bukan sahaja kita berpindah dari satu tempat ataupun satu lokasi ke satu lokasi, tetapi hijrah juga, yakni hijrah kepada yang lebih baik dengan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Rawahul Bukhari, yang bermaksud seorang muslim ialah seorang muslim itu ialah seseorang yang orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya, dan seorang yang berhijrah itu ialah seseorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, semangat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajar kita ambil pedoman dalam situasi kita berhadapan dengan wabak COVID-19 sekarang ini. Hijrah mengajar umatnya agar sentiasa bersiap siaga dan berusaha dalam memastikan setiap matlamat dapat dicapai dengan jaya yang di samping berdoa dan bertawakal kepada Allah. Bukan itu sahaja, kesukaran hidup kita semua, kesan wabak telah dirasai dan memerlukan motivasi dan semangat juang yang tinggi. Saat ini betapa pentingnya semangat Muhajirin dan Ansar wajib dipraktikkan oleh kita semua dalam usaha membantu saudara-saudara kita yang hilang mata pencarian akibat wabak yang telah melanda. Kesukaran hidup mengingatkan bahawa peristiwa hijrah mengajar umatnya sentiasa menyerahkan segala daya usaha hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun baru hijrah ini yang disambut akan memberi nilai dan kekuatan kepada kita dalam menempuh cabaran-cabaran yang mendatang. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada kali ini, maka beberapa perkara penting haruslah kita fahami. Antaranya, pertamanya, umat Islam hendaklah meyakini bahawa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, umat Islam hendaklah memastikan setiap hijrah ke arah kebaikan didahului dengan perancangan yang tersusun rapi. Ketiganya, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha untuk berhijrah ke arah yang lebih baik bagi mendapat ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima.
An-Nisa ayat yang ke-100 yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati di dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.